kita dah bersedia untuk ambil nota. Malam ni kena ambil nota sebab saya nak bagi tahu pandangan sekalian, peringkat umur yang kena liver problem ni kebelakangan ni dah belasan tahun dah kena. Tak payah tunggu lagi 30-40 tahun. Jadi kita yang dewasa ni tolong bagi tahu anak-anak kalau berdekatan tengah tengok TV ke iPad, suruh tunggu sekejap, dengar pak cik ni nak cakap, sebab peringkat anak-anak dan cucu kita harus dengar, terutama sekali peringkat anak kita. Dah ramai dah kena liver problem tanpa disedari. Masalahnya liver ni dia tak timbul, pernah saya cerita dulu, tak timbul masa dia sakit, masa dia rosak, dia timbul masa tu. Tak, dia dah hampir dekat 50% ke atas rosak. Kadang-kadang baru dia tunjuk, kadang-kadang sampai dah 70%. Bila tahu-tahu dah hampir dekat 70-80%. Jadi orang utara kata tak aci lah macam ni kan. Tapi nak buat macam mana, inilah Tuhan dah jadikan liver ni cukup kuat. Dia memang resilient, maksudnya dia ni tahan lasak. Dia tahan, dia buat juga kerja dia. Dia meninggal setengah daripada bahagian liver ni kan. Okey, liver ni kalau anda tengok belah kamera saya ni terbalik. So kalau saya tunjuk belah sini, berarti anda punya belah kanan. So cuba buat tangan macam tu, letak di atas rusuk ni. Okey, tapi sebelah kanan. Saya tunjuk sinilah. Okey, sebelah kanan dalam kamera walaupun terbalik ni, nanti besok dia terbalik pula lagi. So dia di belakang rusuk ni. Okey. Alright, sebelah kanan. Okey, so tu kalau doktor kan dia duk picit you punya bahagian abdomen you kan, bahagian perut you selalu kan, dia suruh tarik nafas, lepas nafas. Dia sebenarnya nak letak jari dia kat bawah ni supaya dia tak kena liver tu. Kalau liver tu dia kena hujung jari, berarti liver tu dah mula membesar. Kalau dia dah turun sampai lebih daripada 2-3 cm ke bawah, dia boleh rasa you punya liver, berarti itu dah enlarge, cukup enlarge. Selalunya orang yang dah kena, yang saya nak cerita malam ni, kalau dah mula sampai boleh kena jari doktor, ujung-ujung dia tu, doktor kena buat scan lah, dia kena buat ultrasound nak tengok macam mana. Tetapi ramai daripada kita tak rasa apa pun, tak sakit, tak apa-apa, biasa pergi main bola, naik basikal, jogging, semua budak-budak muda, no problem. Jadi tuan-tuan sekalian, boleh tak saya berkongsi ilmu pada malam ni supaya generasi kita yang seterusnya boleh selamat. Itu tujuan saya pada malam ni. Baik, liver failure ataupun kegagalan hati. hati kat sini, okey. Hati kat sini, kalau jantung kat sini, okey, belakang ni. Okey. Belakang ni, okey. Ni jantung, sini hati. So dia ramai orang yang ada diabetes, dengar elok juga. Orang yang suka makan gula dengar, orang yang obese mesti dengar, dan pernah kena hepatitis dulu. Pernah dengar siapa-siapa yang ada viral hepatitis ataupun pernah pergi ambil darah atau bagi darah ke orang, semua tu. Ada orang yang bermasalah sexual punya transmission punya problem, faham tak, berjangkitan daripada masalah seks, ataupun terlalu banyak makanan yang beracun, ataupun you terdedah kepada chemical, bahan-bahan chemical seperti asap, ni minyak-minyak, ataupun tempat-tempat yang tercemar dengan udara yang tak bersih dan sebagainya. Baik, anda sekalian, anda tahu sangat-sangat liver kita ni adalah organ yang terbesar, nombor 2 daripada kulit. Kulit nombor 1. You tak rasa kulit macam organ kan, kulit kita ni kan. Ni semua ni dia, kalau dikirakan organ dia yang paling besar. Kulit nombor 2, apa dipanggil? Liver malam ni. Dan dia mengeluarkan bile, banyak kerja dia. Dia memproseskan protein untuk kita, untuk amino acid semua tu, kolesterol lagi dia keluarkan. Jangan main. Dia memproses glukos yang kita makan. Kalau tidak, nanti apa jadi? Dia tak convert ke glycogen, dah pula jadi masalah, lebih gula bercambah-cambah dan darah kita sampai boleh jadi diabetes pun. So amonia yang banyak daripada bahan-bahan yang toksik tu dia nak keluarkan supaya jadi urea tu untuk dijadikan bahan kumuhan. Kerja dia siapa? Kerja kelang liver ni juga. Liver juga mendetokskan semua racun, semua ubat-ubatan yang tak dipakai tu. Ubat kan banyak bahan racun juga, bahan lebihan dia, chemical dia tu. Jadi semua bahan-bahan yang bertoksik ni dia kerja tolong bantu tapis untuk kita. Dan kalau ada hormon-hormon yang berlebihan pun dia lah yang tolong betulkan. Jadi tuan-tuan sekalian, berpuluh-puluh kata orang
beratus fungsi liver untuk menjaga kita. Jadi kita syukur Alhamdulillah kalau you masih lagi sihat walafiat sampai umur 70 dah sekarang, 60, dan masih lagi mak bapak you masih lagi sihat, Masya Allah. Tidak ada gejala yang saya nak cerita malam ni, you patut sujud syukur. Setiap yang saya cerita setiap malam ada sebab kenapa kita harus bersyukur. Sebab tu saya seronok sangat cerita pada you all. Sambilan saya cerita, saya pun bersyukur juga. Alhamdulillah masih lagi ada liver yang berfungsi. Makan tadi lepas maghrib, dia tengah proses untuk kita sekarang. Tengok apa jadi kepada air kencing kita nanti, pada kita punya najis kita, semua tu ada kaitan dengan liver. Baik, sebagai mukadimah, kalau anda tahu, test yang anda harus buat ialah sekurang-kurangnya setahun sekali. Untuk mereka yang atas pada 30-40 tahun tu harus buatlah setahun sekali sekurang-kurangnya medical test. Kalau kanak-kanak yang obese, sila buat cepat. Sebab apa? You kena check you punya liver function test. Yang penting you kena tengok kat situ. Kalau doktor atau lab sendiri report katakan AST, dia ada tulis kat situ AST, ALT, bawah liver function test ya. Tengok kan ada hemoglobin, ada kolesterol, ada kidney function test, lepas tu ada liver function test. Di antara liver function test yang you buka mata tengok sikit ialah AST, dia tulis kat situ, ALT, nama-nama tak payah ingat tak apa, tapi dia akan tulis secara ringkas pada ALT, ALP, lepas tu tengok albumin. Empat ni wajib you tengok supaya dia clear. You tak payah ingat angka dia, tapi sekurang-kurangnya tidak ada underline, tidak ada asterisk, tidak ada merah ke. Kan komputer macam-macam cara dia tunjuk pada you yang ni masalah. Kalau dia cuma meningkat over the border saja, you sonok kena dengar malam ni, sebab you boleh reverse dia cepat. Tapi kalau 2-3 kali ganda meningkat daripada angka ataupun dia punya jangkauan dia punya had dia tu, kalau lebih pada 2-3 kali, you kena jumpa, bukan kena jumpa, doktor tak akan lepaskan you pun. Sebab saya pun tak nak lepaskan you, sebab ada yang doktor boleh buat kat hospital pun boleh, tetapi yang kat rumah pun saya nak cerita malam ni. Boleh? Okey, baik. Bismillah lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudi, tekan share, tekan like, tekan whatever yang you suka kat situ. Saya mengharapkan you tengok apakah gejala-gejala di badan you. Kalau ada kes-kes ni, berarti dia dah lama hinggap di dalam liver you. Sebab liver ni ada 4 stage. Mula-mula dia inflame dulu, dia jadi radangan atas dasar yang saya kata penyebab-penyebab tadi lah kan, termasuk chemical, termasuk you punya banyak gula sangat dan sebagainya tu. Itu antara sebab utama. Lepas tu yang suka makan ubat lagi, yang suka buat tattoo, yang cucuk bagi ada tulisan-tulisan berwarna-warni tu, jaga baik. Tattoo tu pun boleh menyebabkan liver you rosak nanti. Ada tak you ambil ubat-ubatan yang terlalu banyak dan terlalu lama? Okey, semua ni kena check. Baik, check keadaan body you dulu. Saya dah kata tadi, liver ni ambil masa antara 5 hingga 10 tahun kadang-kadang baru nak tunjuk. Jadi kita jangan tunggu. Ada petunjuk awalan yang paling biasa you dengar atau you rasa ialah you check malaise and fatigue. Rasa letih dan rasa lesu ataupun rasa macam malas, tidak bermaya. Tanpa sebab, you pun tak tahu kenapa, padahal you bukan perangai macam tu. Dari sekolah dulu you dah jadi prefect, you dah jadi orang yang ni popular, ramai orang suka you, suddenly sekarang you jadi macam monyok aja. Check. Itu pertama. Awal-awal dah nampak benda ni. Nombor 2, you hilang selera makan, loss of appetite. Dan tanpa sebab, you tak diet pun apa-apa pun, you hilang berat badan, maksudnya turun berat badan. Heran kan? Ni bukan kanser lagi. Oh, tadi saya nak cerita ada 4 stage kan. 1, radangan, inflamasi. Nombor 2, dia panggil fibrosis. Fibrosis maksudnya terlalu banyak sangat, kadang-kadang ada lemak pula kat dalam liver ni yang tak sepatutnya, yang dipanggil fatty liver tu pun boleh menyebab liver kita jadi rosak juga. Ataupun infection tadi, maka dia jadi macam, kalau bahasa kampungnya macam fibrotic. Fibrotic tu maksudnya macam dah bersabut-sabut lah, tak berapa berfungsi baik lagi dah, maka dia akan terus jadi cirrhosis. Cirrhosis tu maksudnya dah berparut. You tahu kan, kalau berparut tak ada apa lagi dah boleh pakai kat situ, cuma kering aje lah. Dan lepas pada cirrhosis, dia panggil apa? Orang panggil liver failure,
Kalau tak liver failure pun liver cancer. Sebab tu saya punya topik pada hari ini ialah 10 tak petanda yang saya nak you tengok dan cek adik-beradik you. Nombor 2 ialah saya kata boleh kata goodbye nanti walaupun belum meninggal. Sebab apa? Dah tak berfungsi. Kalau seterusnya you pula ada ascites. Tahu tak ascites? Tadi dah tak lalu makan, dah berat badan turun tanpa sebab. Lepas tu tengok perut pula. Yalah, bahagian abdomen ni jadi buncit. Tahu buncit kan? Dan buncit yang memang macam minum alkohol tu, dia buncit gila. Dan you tak pernah macam tu dulu. Kena suspect. You kena was-was, kena betul-betul perhatikan apa dah jadi, pergi check dengan doktor balik, make sure you punya liver enzyme semua tadi yang saya sebut normal. Kalau tu normal, you ada chance lagi. Walaupun liver tu dah mula rosak, dia tak naik lagi, dia punya enzyme punya result belum lagi over, tapi dia dah mula kacau, tapi you ada chance untuk reverse. Pasal apa? Liver ni alhamdulillah Tuhan bagi, saya kata apa tadi, dia tahan lasak, dan kalau dia rosak pun dia boleh pulih. Cuma dia tak pulih dalam masa yang sebulan 2. Kalau dah rosak banyak, lagi lama. Kadang-kadang sampai setahun 2 baru boleh pulih balik. Tapi boleh pulih. Jawapannya apa? Boleh pulih. Sebab tu you kena bersemangat malam ni. So bila you jadi ascites, satu, you perut buncit tu disebabkan banyak lemak. Itu satu cerita. Bila perut banyak lemak, liver kita pun akan berlemak. Faham tak faham? Sebab you mungkin ingat liver ni organ yang sangkut kat sini, perut kat sini saja yang jadi buncit sebagainya, tepi kiri kanan semua ni betul, tapi dia mesti masuk juga dalam liver. Dan bila liver tu dikacau oleh lemak pun, ataupun dah rosak dia punya sel sendiri, maka dia akan jadi ascites. Ascites ni apa maksud saya? Akan berkumpullah bocornya fluid, ada jadi air dalam perut kita ataupun dalam abdomen kita ni. Jadi kalau doktor check tengok you sampai dah tak boleh nafas semua, dia tendang naik ke bahagian diaphragm ni sebab banyak sangat kumpulan air tu, seminggu demi seminggu you tak boleh nafas, doktor pergi buat apa tau, dia akan drain off, dia bubuh pipe kat situ, you akan keluar kan cecair ni. Memang lega lah dalam masa beberapa jam. You kadang-kadang malam tu juga doktor bagi balik pun supaya you boleh rehat di rumah. Tetapi sebenarnya dia akan datang balik. Sebab apa? You belum selesaikan masalah liver. Bila liver tu sangkut, dia tendang balik, dia tak boleh proses, maka banyaklah sel-sel kita keluar yang nanti saya cerita bilirubin tu nanti, kenapa mata jadi kuning semua tu sekejap ya. Yang penting ialah kaki pun boleh bengkak. Sebab apa? Dah proses peredaran darah tu sangkut, bahagian abdomen tu terlalu berat, disebabkan liver you tidak berfungsi dengan baik. Jadi you tekan kat pergelangan kaki, jadi bengkak. Macam sembab kan, tekan tu dia tak mau naik balik. Itu yang kita risau tu. Bukan masalah kidney lagi, bukan masalah jantung lagi pun, cuma liver saja. Jadi yang saya kata tadi tu, kalau albumin pula, ada satu lagi jenis protein yang bocor pula di bahagian liver ni, sebab dia tak boleh proses. Albumin tu berlebihan, maka you punya apa orang panggil fluid akan tu yang jadi kumpulan air bertakung tu. Okey, tu disebabkan kalau check albumin you kalau tinggi dalam blood test you, you kena risau. Okey, lagi satu ialah yang jaundice pula ni. Kenapa dia kuning? You tahu sangat-sangat sebab apa? Bila liver tak boleh proses you punya red blood cell, jadi bilirubin tu jadi lebih. Bila bilirubin lebih, bilirubin ni berwarna, kalau kat mata jadi kuning, kat kulit jadi kuning, kat kencing jadi apa? Kencing jadi gelap, jadi macam warna Coca-Cola, jadi macam kadang-kadang sampai warna kopi pun. You takut tengok kencing you nanti kan, jadi brown. Lepas tu najis pula jadi orang panggil apa? Pale, pucat, jadi putih-putih pula. Tak pernah you tengok kan. Tapi kali ni boleh berlaku kalau tak jaga betul. So siapa yang ada jaundice, tolong jangan melawak. Kalau jaundice takat hepatitis dulu, lepas tu you baik, alhamdulillah you boleh pulih balik macam sedia kala. Liver tu tak adalah rosak banyak sangat, dan you pun dah diharapkan menjaga supaya tak kena hepatitis lagi sekali. Okey, yang penting ialah
bila liver ni rosak, dia juga mengganggu blood clotting, pembekuan darah. Jadi bila dia tak boleh beku darah you, dia senang berdarah. Bila senang berdarah, hati ni, faham tak, dia bila rosak, dia tak boleh proses. You punya vitamin K pun jatuh, you punya clotting factors yang membuatkan darah boleh beku pun dah jadi malas nak kerja, maka you punya stomach akan berdarah, sehingga kan kadang-kadang you akan nampak darah tu gelap di dalam najis you sebab dia daripada atas. Tapi kalau dia berdarah kat bawah, dekat kolon, dekat inilah big intestine ni kan, you akan dapat darah yang fresh, macam buasir tu, padahal you tak ada buasir pun. Tolong cek setengah orang boleh berdarah kat dalam paru-paru pun. Sebab dia boleh berdarah kat mana-mana pun, sebab liver ni kan mainkan peranan untuk jaga blood clotting. Maka you bila batuk, boleh batuk darah lagi pun. Ini bukan drama lagi dah, ini real. So jaga baik kalau you nampak benda-benda yang merah berdarah ni, please check dengan doktor secara rapi. Seterusnya, you punya spleen. Kalau sebelah sini ni, dalam ni kan, bawah ni, bawah rusuk ni liver kita. Sebelah sana, opposite tu, dia ada pancreas. Lepas tu ada pancreas, sebelah pancreas tu ada spleen. Spleen pun akan menjadi masalah dengan isu platelet you pula. Jadi masalah platelet pula yang menyebabkan hidung boleh berdarah, gaham boleh berdarah. Senang sangat you dapat orang panggil perdarahan ni. Jadi dulu saya tak tahu kenapa sampai ke setengah orang tu kat pori-pori pun boleh keluar darah, nitik-nitik semua ni. Saya pun heran dulu masa jadi doktor muda-muda. Sejak dewasa ni baru tahu rupanya kalau organ seperti liver atau masalah kanser macam leukemia semua tu lagi dahsyat lah kan. Tapi liver hari ni, seterusnya pula kalau you senang bruises tu, sikit je kena you macam dah lebam. Kan. Okey, seterusnya, gejala seterusnya ialah confusion. You check kalau you senang confuse, jadi blur, jadi macam tak betul lagi, haru biru pemikiran you. You jadi macam tak boleh fikir. Jadi jaga baik, you disoriented, dah tak boleh orientasikan kepada orang akan tengok you, family you terutama sekali akan tengok you dah tak normal lagi. Cara you bercakap, cara you bergerak. Okey. Dan ini disebabkan oleh amonia yang seharusnya diproses oleh liver, tapi sebab liver, maksudnya hati dah rosak, dia tak boleh proses amonia. Amonia ni amat toksik, dan bila toksik dia naik ke kepala, maksudnya ke brain. Brain tak boleh fikir dan confuse, boleh jadi koma. Saya ulang, katanya koma, boleh pengsan. Okey. Dan lepas pengsan cuma satu step je lagi yang dikatakan. Saya kata apa, sampai boleh kata goodbye tu, inilah dia. Baik, seterusnya, you akan dapat nausea and vomiting. Senang nak rasa loya sangat, macam orang kena food poisoning tu tak. Lagi tak lepas tak boleh. Tetapi yang ni food poisoning, lepas you muntah, lepas you cirit, you clear, ambil ubat, ambil cakul boleh. Yang ni tak, you hari-hari, bahkan lagi lama lagi teruk. Dan you ni disebabkan apa? Disebabkan oleh masalah bile, masalah body kita dah tak tahu macam mana nak lepaskan lagi dah. Terlalu banyak bahan-bahan yang toksik, jadi dia macam nak buang, so dia vomit sekali, muntah sekali. So itching pula, gatal ni disebabkan oleh bile salt, bile production yang tak boleh dilepaskan tu kan. Jadi dia boleh bocor, jadi bile ni akan menyebabkan body kita boleh jadi gatal. Dan gatal ni kadang-kadang tak semestinya seluruh badan. Kadang-kadang yes seluruh badan, tapi you akan heran kadang-kadang kat tapak tangan. Dia gatal cuma kat tapak tangan je. Ada setengah orang belah kiri saja. Ada orang tapak kaki. Ada orang kat betis. Dia macam funny. Alright. Lepas tu ada yang memang all the time lah, letih, lemah, lesu, nak tidur je, dan perut you selalu kembung, bloating, rasa kadang-kadang angin. Lagi satu, bukan takat gatal je, you akan nampak setengah bahagian badan you jadi merah. Terutama sekali there is a condition called red palm, tapak tangan jadi merah. Ni semua antara gejala yang you tak boleh duduk rumah, kena pergi cek dengan doktor, betul-betul cek. Okey. Lepas tu ada setengah orang kata spider vein.
Dia macam sarang sarang lebah tu. Dia buat macam halus kecil-kecil je. Bintik satu, lepas tu dia buat macam sarang dia kat situ, nampak, tapi sebenarnya itu you punya vena. Okey, dan boleh berlaku kat badan, boleh berlaku kat tangan, kat paha belakang. Okey, tak banyak, sikit pun mesti you kena risau. Okey, ini disebabkan oleh masalah estrogen you lebih. Maksudnya hormon tak boleh dibalance oleh liver yang dah rosak. Lagi kita cerita lagi, kadang-kadang naik mata ni, kalau siapa yang kolesterol pun tinggi dalam badannya, masa ni dia timbul lagi kat eyelid ni. Pernah tengok tak orang yang ada putih-putih kat atas, kat bawah kelopak mata ni, dia timbul ketul-ketul macam tu. Ramai juga orang tanya saya macam mana nak buang tu. Okey, tapi sebenarnya kalau kolesterol terlalu tinggi dan datang pula liver you rosak, dia tak boleh proses kolesterol tu, maka dia timbul kat tepi-tepi mata, bawah-bawah kelopak ni, kat atas bawah lid ni, eyelid ni. Okey, setengah daripada anda yang dulu ada tak ada pun, tapi sekarang kelimomo you macam berkeping-keping pula, jadi macam psoriasis pula, padahal you tak pernah ada masalah ni. Lepas tu kulit you pun ada kadang-kadang tumpuk-tumpuk yang purple, warna ungu pula. Bukan semestinya merah saja, tapi dia jadi dekat-dekat biru-biru ungu tu, macam nak gelap sikit kulit tu. Okey, ada yang timbul, ada yang flat. Maksudnya you tak pernah ada lah color-color kulit macam ni. Okey, sikit lagi ya. Ada setengah orang tu dia jadi macam kulit ayam. Minta maaf saya cakap ni, you pernah tengok tak ayam bila you dah buang bulu semua tu, lepas tu kulit dia tu yang biji-biji tu kan, timbul-timbul tu macam goose pimple tu kan. Kita kat orang yang ada rosak liver function dia tu, dia boleh dapat ketul-ketul kecil-kecil macam ni, macam kulit ayam. Dia panggil hyperkeratosis. Yang kaki pula setengah orang bukan kaki ayam, dia jadi crack. Dia macam merekah kat tapak-tapak belakang tumit, tepi-tepi tu kan. Pernah tengok kan orang merekah, crack feet dia panggil. Dan bau kaki pun busuk pada biasa. Dan tadi saya lupa nak kata, you punya body odor pun, you punya bau mulut pun, kan amonia semua tu memang bau dahsyat lah. Okay. Dan kita habiskan kalau mereka yang apa orang panggil ni, pelipat jari you tu, kat you punya knuckle ni warnanya hitam, jadi gelap. Faham tak? Okey, macam orang semayang, kita tunduk selalu sujud, lama-lama gelap kan? Pernah tengok tak? Okey, setengah orang cepat gelap, setengah orang lambat gelap, setengah orang tak buat apa pun dia jadi gelap. Yang ini kat jari kita, kat knuckle ni, sini. Okey, kalau ada gelap je nampak kat depan tu, dan ada cerita lain yang saya mula dengan rasa lemah, malas semua tu, tolong pergi check you punya liver function. Okey, saya rasa dari segi gejala saya dah habis. Cuma saya janji selalunya mesti ada 5 minit atau 10 minit terakhir ni saya kena bagi jawapan. Nombor 1, pastikan liver you tak rosak. Fair? Okey, kena buat dengan lab test dan pergi check dengan doktor. Habis? Nombor 2, katakan you dah over the limit. Yang tu sekarang kita nak cerita macam mana nak patah balik. Tak usah risau, banyak mana pun kita lawan. Yang lagi jauh dah potong you punya sempadan, you kena patah balik slow sikit, tapi buat juga sampai boleh. Yang baru tempuh sempadan, cepat-cepat patah balik. Yang belum, tetapi saya kata dia tak nampak lagi, tetapi sebenarnya you dah rasa badan you tak over betul, body pun buncit dan sebagainya, walaupun result you normal, you anggapkan dia dah rosak. Boleh? Lebih baik kita buat macam tu daripada kita anggap kita okey je. Walaupun you slim pun tak usah peduli, lawan juga, especially anak-anak muda. Baik, nombor 1 yang you kena buat ialah diet. Tukar balik, habis ikut D&D diet betul-betul. Dan gula out, susu yang saya cerita, daging-daging yang bermata dan berkaki binatang semua tu tunggu. Jangan sekarang, maksudnya jangan makan lagi. You betulkan dulu keadaan you, pergi test 2-3 bulan lagi, kalau normal baru kita buat kita punya treat day. Sekarang ni kita serius, baru boleh baik cepat sikit kan. So D&D diet kan lebih kepada sayur, lebih kepada buah-buahan pun jangan terlalu banyak yang manis sangat, yang dah masak sangat kan, kita tak nak terlalu tinggi dengan fructose tu pula. Okey, walaupun boleh yang bersabut, berserat semua tak apa, tapi lebihkan yang menghijau, itu wajib. Okey, ikut ya, sayur, ulam semua saya dah cerita banyak kali. Nombor 2, buat fasting.
Macam hari ni hari putih kan, ataupun hari Khamis macam ni kan, boleh. Besok lusa buat lagi kalau boleh. 3 hari betul-betul, sebulan sekali buat. Ikut Isnin Khamis, cun bang. You jangan, tak payah nak ikut intermittent fasting yang Mak Saleh punya style. Ikut cara kita buka puasa je, you hati-hati sikit. Jangan lepas peluang nak tibai balik nasi sampai 2-3 pinggan. Pasal apa? Nasi yang dah putih, you kalau tambah banyak sangat karbohidrat, ini akan melambatkan kebaikan ataupun kesembuhan, sebab dia perlukan low carbohydrate, high in vegetable, daging, moderate. Boleh kalau you nak makan sehari 2 dalam seminggu. Selalu saya kata macam tu. Tapi seterusnya ialah you kena ambil choline. Kopi ni CHOLINE. You pergi Google, saya tak keluarkan choline, so you boleh beli choline. Hati-hati terlalu banyak brand-brand tu, tapi ambil yang choline pure. Okey, baik, lagi apa yang you boleh beli dan nak minum, apple cider vinegar. Yang tu selalu saya sebutkan. Lepas tu air lemon, buat sendiri, tapi kalau boleh jangan campur gula apa-apa. Lemon panas kalau yang biasa you minum hari-hari. Adalah sebab kenapa lemon, apple cider vinegar ni tak sempat saya nak cerita, tapi bagus. Kalau boleh ambil yang organik kalau ada jual. Okey, seterusnya saya nak you ambil kopi. Sekarang saya nak betulkan liver. Orang selalu tanya kopi boleh tak boleh minum. Yes, asalkan kopi tu organik dan kopi tu tak ada gula. You ambil kopi Orcal, betul tak? Kalau kopi yang dia dah digoreng dengan butter lah, dengan margarin ke, dengan gula, dengan garam, semua tu tak boleh. Dia kena kopi. Sebab tu saya keluarkan kopi Gayo sebenarnya untuk saya. Okey, saya nak kopi tu pure dan diimport yang grade 1. Gayo kopi ni kita import daripada Aceh. You boleh check dengan saya punya admin. Jangan ambil kopi biasa. Kalau kopi biasa dah banyak dicampur dengan, digoreng dengan gula dan sebagainya. Minta maaf. Okay, so Gayo kopi boleh, ataupun kopi yang you tanam sendiri, silakan, no problem. Lepas tu folic acid ada jual, folic acid. Okay, dengan choline ni boleh. Kalau you tak jumpa dua ni, you cari betaine hydrochloride, BETAINE hydrochloride, betaine hydrochloride. Tak payah ambil tiga-tiga ni, saya selalu bagi banyak, tapi you ambil sama ada choline yang bagus sekali, betaine hydrochloride. Tapi janji dengan saya, gula no. Selagi mana tak baik, jangan tempuh sebiji gula pun. Termasuklah yang dalam yang you tak nampak tu daripada supermarket, semua tu faham lah. Biskut, donat, bagels, inilah dalam kelongsong ke, dalam paket ke, dalam tin yang telah diproses, makanan-makanan tu semua ada high fructose corn syrup. Bang akak sekalian, itulah musuh utama kita yang telah diperkenalkan. Ramai gergasi sana buat duit untuk kita mati dulu. Betul saya cakap. Okey, termasuk anak cucu kita. Masya Allah. Seterusnya, ubat-ubatan kalau yang tak perlu jangan sengaja minta doktor bagi ubat lebih-lebihan. Nope. Kalau takat suplemen yang you kenal pengeluarnya tak apa, tapi jangan ikut cakap orang atau tengok kat internet sahaja. Alright. Lepas tu smoke out chemical, bahan-bahan yang bertoksik, yang spray sana spray sini, kalau you tak tahu dia punya konten dia, amat bahaya. Ni bau-bauan semua ni, jaga baik. Okey, termasuklah perfume pun sekali. Baik. Lepas tu vitamin E bagus. Kalau you selalu ambil minyak kelapa sawit, ataupun you sukakan minyak kelapa sendiri pun bagus. Minyak-minyak yang bagus-bagus tu no problem. Selalu saya kata minyak habatus sauda, minyak apa lagi? Ni minyak kelapa dara kan saya cerita. Olive oil, yes. Okey. Dan last kali memang digalakkan omega 3 daripada Sachainchi oil yang terbaik sekarang. Silakan. Saya tak malu recommend. Alhamdulillah yang tu satu keluaran saya. Dan saya nak bagi tahu terus terang, dah ada saya dapat tangkap orang masuk minyak kelapa dalam gel tu dan dijual kepada anda sekalian. Minta maaf. Saya nak you berhati-hati. Kita dah dapat tangkap supplier yang buat cerita tu, takut nanti mengganggu yang kita buat yang betul-betul. Memang omega 3 is one of dia punya terapi untuk liver failure, ataupun untuk membantu supaya tak kena liver failure. Lagi satu ialah you kena jaga probiotik. You punya stomach punya
bakteria. Ambil benda-benda berserat lah, senang cerita kan. Jadi D&D diet memang confirm boleh jaga probiotik you. Ambil bermaksud saya bakteria-bakteria yang baik. Kalau tak, you ambil fiber up. Kan saya dah banyak cerita tentang fiber up tu. Last, apa you boleh buat ialah, kalau you style masalah sikit, you campur kale, you buat blended kale, beet punya beetroot, tapi bukan beetroot, ambil sayur dia, lepas tu parsley. Ni satu formula saya bagi kat you. Beetroot punya sayur, dia punya daun dia dengan parsley campur sama banyak dengan kale, ada jual ni. Okay, you kalau boleh ambil yang organik, you blend dia, you minum. Sehari sekali ke, selang sehari ke, you campurlah dengan pisang sikit, dengan buah kurma ke. Kalau tidak, dia pahit lah, kelat. Parsley tu tak lalu lah. You boleh masuk sikit stevia pun kalau nak. Okay, silakan. Satu lagi ialah you buat celery juice. Itu saya dah cerita banyak kali. Celery amat terkenal. Okay, kita tutup cerita. Yang paling mustahak ialah you kena jangan lupa pada vegetable yang menghijau. Alright, so 2-3 yang kita boleh buat kat rumah. Kopi, tadi saya dah kata Gayo Coffee, Sacha Inchi Oil dengan sayur-sayuran yang menghijau. Jangan lupa ya, sebab sayur yang menghijau dan cruciferous seperti kale, seperti bayam, seperti cauliflower, brokoli, cabbage, Brussels sprout terutama sekali, benda yang rangup-rangup ni, termasuklah kalau boleh bawang-bawang, garlic, benda yang herba-herba tu boleh sangat-sangat. Yang tak digalakkan ialah dalam semua herba ni ialah kunyit. Kunyit agak berat. Kalau liver tengah rosak, you jangan masuk banyak kunyit. Saya ulang lagi sekali, kunyit letak ke tepi dulu untuk tujuan ni. Garlic boleh, onion pun boleh, maksudnya bawang putih boleh. Right, cukup malam ni terlebih sikit waktu, minta maaf, supaya anda dapat ilmu yang cukup cantik. Jaga diri elok. Liver tu antara organ yang terpenting, jangan sampai rosaknya terlalu lebih pada 70-80%. Sebab apa? Kalau nak ganti liver pun, saya rasa liver transplant boleh buat, tetapi jarang-jarang mendapat kepuasan, ataupun dia punya result dia tak berapa cun lah. Selalunya ada masalah rejection, masalah alahan. So Tok Sah minta lah nak ganti-ganti liver, nak kena tunggu giliran dan sebagainya. Jarang-jarang kita boleh dapat sukses yang baik kalau dibandingkan dengan cara alami yang saya cerita malam ni. Okey, baik, kita jumpa lagi. Saya doakan anda, semoga keluarga anda dalam keadaan dunia bahagia, akhirat syurga. Dan always, apa saya kata, let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.